Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nepot Channel terkini sahabat semua. Kenyataan dan juga peringatan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peringatan tegas dan amaran diberikan kepada Kabinet. Ya, tidak kira ya menteri, timbalan menteri yang baru, juga mereka yang sudah sedia ya bersama dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Tiada masa untuk honeymoon, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu perkara yang saya kongsikan adalah Dr. Zulkifli memohon maaf di Dewan Negara. Kenapa sahabat semua? Jadi dua perkara yang menarik ya untuk kita kongsi bersama hari ini. Jadi tanpa buang masa saya kongsikan apakah yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata tiada tempoh bulan madu atau honeymoon untuk anggota Kabinet. Itu antara kenyataan tegas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang memberi peringatan kepada semua anggota Kabinet termasuk yang baru dilantik bahawa tidak ada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya mereka perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Beliau berkata anggota Kabinet dan kerajaan juga dituntut dan menoktakan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Anwar berkata perkara itu antara yang disampaikan beliau dalam mesyuarat Kabinet baru ya, Jemaah Menteri semalam. Dalam mesyuarat ini Datuk Seri berkata, saya tekankan tentang bidang tugas baru setiap kementerian masing-masing. Mesyuarat juga mengutus penghargaan buat mantan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar atas sumbangan yang telah diberikan. Saya turut titip pesan agar tumpuan dan keutamaan kini mesti lebih terarah dan pantas dalam usaha menterjemah cita dan nurani rakyat, katanya menerusi hantaran di laman Facebook hari ini. Mesyuarat itu turut dihadiri ahli-ahli Jemaah Menteri yang baru, yaitu Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Perlandangan dan Komuniti Datuk Seri Johari Ghani, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Digital Gobind Singh Dio dan juga Menteri Sumber Manusia Stephen Sim. Semalam Anwar juga mengumumkan rombakan Kabinet yang menyaksikan pelantikan 5 muka baru bagi jawatan menteri dan juga timbalan menteri. Rombakan Kabinet dan penyusunan semula kementerian melibatkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar, Perubahan Iklim yang kini dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital pula diasingkan masing-masing kepada Kementerian Digital dan juga Kementerian Komunikasi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31. Dan sekaligus ya jumlah keseluruhan anggota Pentadbiran Kerajaan Perpaduan kini adalah 60 orang. Masih rendah dibanding dengan Kerajaan Perikatan Nasional 73, sahabat-sahabat semua. Sekarang ini mereka pula meroyan, membising kononnya kerajaan sekarang ini mempunyai kabinet besar, membazir dan sebagainya. Itu antara poin yang mereka sedang hebakan ya di media sosial. Tapi mereka tidak melihat, mungkin mereka lupa atau sengaja menutup telinga ya bahwa Kabinet Perikatan Nasional ketika mereka memerintahlah Kabinet yang paling besar, kabinet yang tidak berfungsi, makan gaji buta dan sebagainya. Termasuklah ya duta-duta khas yang tidak melakukan apa-apa sumbangan ya. Goyang kaki, tidur, dapat gaji setimpal ataupun seperti seorang menteri, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah Dr. Zul, Menteri Kesihatan yang baru dilantik, memohon maaf, jutaan maaf pada Dewan Negara semalam. Itu antara tindakan pertama yang dibuat oleh Dr. Zul selepas mengangkat sumpah dan dilantik menjadi Menteri Kesihatan. Beliau terus membentangkan dan juga melakukan perkara yang amat mengejutkan dengan membuat permohonan maaf kepada jutaan seluruh rakyat Malaysia. Yaitu Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad memohon maaf di Dewan Negara susulan peruntukan generasi penamat rokok JG GIG ya berkaitan rokok dan vape yang digugurkan daripada rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Baru sehari mengambil alih tugas yang ditinggalkan oleh mantan Menteri Kesihatan sebelum ini, ahli Parlimen Kuala Selangor itu tampil membentangkan RUU untuk diluluskan di peringkat Dewan Negara. Zulkifli mengakui wujudnya kerisauan
dan kebimbangan awam susulan penguguran peruntukan tersebut. Namun dia memohon supaya semua pihak memahami dan menyokong langkah yang diambil kerajaan buat masa ini. Saya memohon maaf, jutaan maaf kalau begitulah. Kalau begitulah selayaknya, saya mohon maaf kepada semua dan saya membentangkan dengan tidak mengurangkan kepentingan untuk semua ahli-ahli bersama meluluskan rang undang-undang ini. Katanya kerana ia terlalu lama diusahakan, ramai menteri-menteri kesihatan yang mengharunginya, begitu juga dengan dilihat beberapa kabinet, dan hari ini saya membentangkan kepada Dewan Negara dengan penuh harapan agar ia diberikan sokongan. Hari ini kita meneruskan usaha ini, katanya. Saya membentangkan kepada ahli-ahli berhormat dengan harapan diberi sokongan, meskipun kalau dalam kaedah syarat menyebut kalau kita tak dapat semua, jangan tinggalkan semua, katanya. Ketika pembentangan itu, Dr. Zulkifli Magana pun tidak menyebut langkah seterusnya dalam perjuangan supaya GIG menjadi undang-undang. Dia turut mengakui dirinya sebenarnya penyokong kuat terhadap usaha mencari penyelesaian kepada masalah penagihan nikotin dan barang-barang yang memudaratkan kesehatan. Namun begitu, ujarnya, kerajaan perlu ambil pendekatan menyeluruh dalam satu transformasi masyarakat dalam mengubah sikap serta tabiat dalam hal yang terkait dengan isu merokok dan ketagihan nikotin ini. GIG pastinya merupakan satu kaedah, jalan dan satu cara untuk mengurangkan peratusan merokok di negara kita daripada 20% supaya diturunkan kepada paras serendah 5% pada tahun 2040. Apabila GIG itu tidak dimasukkan dalam rang undang-undang ini, katanya, maka boleh kita bayangkan betapa susahnya kita nak kurangkan peratusan merokok. Kalau dengan ada GIG juga merupakan satu yang sukar, tambah-tambah lagi kalau peruntukan GIG tidak dimasukkan dalam RUU. Namun katanya, saya mau menyebut bahwa dengan tidak adanya GIG itu, kita telah berdepan satu kesulitan yang mencapai KPI, indeks prestasi utama, ke tahap yang saya sebutkan tadi, kata Dr. Zulkifli. Katanya jabatan kuasa khas Parlimen mengenai kesihatan dan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri yang mau GIG diperuntukkan dalam RUU ini. Namun katanya ia tidak dapat dipenuhi selepas SOR pejabat peguam negara berikutan risiko mewujudkan ketidaksamarataan serta boleh dicabar di mahkamah. Lalu katanya KKM berpandukan perbincangan secara kolektif melalui kabinet mengambil keputusan untuk tidak meneruskan elemen GIG. Namun saya perlu nyatakan ini adalah satu perjuangan. Laluan yang pasti dari semasa ke semasa kita lalui akan diziarahi kembali dan sentiasa bercita-cita untuk melarang mereka yang lahir 1 Januari 2007 dan selepas itu tidak akan diizinkan merokok atau vaping atau akses kepada rokok atau vape selama hidup mereka. Jadi kami 9 ahli mengambil 14 pusingan mesyuarat melibatkan tidak kurang 13 institusi pengajian tinggi awam dan swasta, melibatkan panel pakar semua pemegang taruh termasuk pihak industri itu sendiri, NGO serta kementerian dan lain-lain yang telah kita libatkan. Hampir tidak ada yang ketinggalan untuk memberi kefahaman mengenai GIG untuk kita masukkan dalam RUU ini. Jelas Dr. Zulkifli, YB Zulkifli, sahabat-sahabat semua. Itu dia pendirian yang tegas, pendirian yang baik ya. Jadi kita mengharapkan sahabat-sahabat semua segala perancangan yang menteri-menteri yang baru dilantik ini dapat mencurah bakti, memberikan kepakaran mereka untuk membantu Datuk Seri negara kita khususnya. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.